Okey, bab ni senang je. Tapi ada yang cikgu ni dia akan belajar bab 2, bab 1 baru bab 3. Sebab bab 1 dengan 2 ada kaitan dengan bab 3. Hello, selamat kembali bersama dengan saya, Kabi. So, hari ni kita nak belajar matematik tambahan bab 3 iaitu fungsi kuadratik. Yang ni bab yang keempat. This chapter ada orang yang request, jadi saya akan ajar bab ni hari ni. Saya memastikan dia dapat faham dan saya juga memastikan agar korang juga dapat faham bab ni. Okey, bab ni senang je. Tapi ada yang cikgu ni dia akan belajar bab 2, bab 1 baru bab 3. Sebab bab 1 dengan 2 ada kaitan dengan bab 3. Tapi tak ada masalah, kita boleh belajar bab ni terus. No problem. Okey, apa yang kita kena tahu tentang bab ni? Mula-mula kita kena tahu formula, ada 3 formula kita kena tahu. Okey. B square tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Maksudnya, satu graf ni, dia bersilang pada satu garis lurus dan dia akan dapat dua nilai X yang berbeza. So, sebab tu kita panggil dua punca berbeza. Dalam bab 2 tu, kita ada satu equation. Bila kita factorize, kita akan dapat dua nilai X yang berbeza. So, sebab tu kita panggil dua punca berbeza. Okey, manakala untuk B square, B equals 2, tolak 4AC sama dengan kosong. Maksudnya, satu graf ni, graf melengkung ni, dia bersilang pada satu titik je. This one here, one dot here. Okay, so that means dia ada satu punca je lah. That means is the equal roots. Ataupun punca sama lah. Okay, lagi satu keyword yang diorang selalu guna dalam soalan ialah tangent. Yang ni kalau ada dalam soalan dalam exam tu, kalau dikata tangent maksudnya yang ni lah. Okay, B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kita ada satu nilai yang sama je. Okay, untuk B kuasa 2 tolak 4AC lebih kurang daripada kosong, maksudnya yang graf melengkung ni dia tak bersilang pada graf garis. Okay, kenapa yang ni penting sebenarnya? Yang ni untuk menentukan sama ada graf melengkung tu dia bersilang ke tak, atau dia ada dua punca berbeza tak. So dia senang sikit untuk cari. Baiklah, ini satu soalan yang contoh. Okay, dia nak suruh kita cari julat nilai P, the range values of P. So maksudnya kita nak cari yang ni lah, nilai ni. Okay, jadi dia dah bagi satu kunci, dia kata menilang paksi X pada dua titik. Okay, tadi kita dah tahu kan kalau dua titik tu macam ni, B square tolak 4AC lebih daripada kosong. Maksudnya graf melengkung kita tadi yang menilang pada satu garis lurus. Lepas tu dia akan dapat dua nilai X yang berbeza. Okay, jadi kita kena guna formula ni lah. So kita guna formula ni, kita kena cari nilai A, B dan C kita. Okay, mula-mula kita tahu kan kalau persamaan kuadratik dia punya formula bentuk arm dia macam ni kan. X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay, so kita kena mengenal pasti nilai A, B, C kita lah. Jadi sini ialah nilai A ialah P tambah 2, nilai B ialah 5 dan nilai C ialah negatif 1. Okay, jadi kita just gantikan dalam persamaan kita. Jadi 5 kuasa 2, yang ni kan, B kuasa 2, 5 kuasa 2 tolak 4 A kita P tambah 2 dan C kita ialah negatif 1 sama lebih besar daripada kosong. Okey, yang ni kita kena tengok betul-betul dulu sebab kita kena yang ni lah, bila datang dari bahagian ni it's a bit complicated lah, it's a bit tricky. So what we're gonna do first, so 5 kuasa 2 25. So yang ni kan lebih baik kita ambil P tambah 2, kita darab dengan negatif 1 dulu. So kita akan dapat tolak 4. So kalau darab dengan negatif 1, dia akan jadi minus negatif. So negatif P, negatif 2. Dan lebih besar daripada kosong. Lepas tu, kita kena just yang ni kebangkan je lah. Negatif 4 darab negatif P, negatif 4 darab negatif 2. So
25 tambah 4P tambah 8 lebih besar daripada kosong. Yang ni lebih besar daripada kosong tak boleh tinggal. Kadang-kadang kita careless, kita ketinggalan benda ni kan. Lepas tu jawapan akhir baru kita letak lebih besar daripada kosong. Jangan buat macam tu. Memang akan tolak markah sebab skema tu dia ada include this thing. More than 0, less than 0, equals to 0. So skema is including one whole equation yang ni. So kita tak boleh ketinggalan yang ni. Kalau ketinggalan, kita tulis yang ni je, kita akan dapat salah. Okay, sebab tu yang ni kena penting. Kita kena tarik dari bawah. Kita kena just copy je. Okay. Okay, sambung yang tadi. P tu kena satu bahagian. Yang lain ni kena alihkan kat sana. So 4P lebih besar daripada negatif 25 negatif 8. Okay, sebab kalau kat sini positif, kalau alih kat sana, dia akan jadi negatif. So dia akan jadi macam ni lah. So 4P lebih besar daripada negatif 33. Okay, so negatif 25 tolak dengan 8 akan dapat negatif 33. Tak percaya tengok kalkulator. Okay, lepas tu P yang 4 tu kena pergi sana lah. Kalau sini darab, kalau alih ke sana dia akan jadi bahagi. So negatif 33 per 4. Yang ni kadang-kadang pelajar selalu letak sama dengan. Yang ni ada salah. Sebab sama dengan lebih besar adalah bukan sama. Lepas tu soalan tu dicari untuk disuruh kita cari julat. Okay, they want to find range, you have to put this. It will be because 0 lah. You get wrong. So this is more than. So consider betul lah. Tak dapat markah. Okay, soalan ni. Okay, mula-mula kebanyakan akan tertanya apa ni fx. Kadang-kadang kita macam memory loss sikit kan. Ada yang tak ingat apa ni fx. Sebenarnya fx ni ialah function. Function ni dalam bab 1. Okay, sebab tu cikgu selalu ajar bab 1, bab 2, bab 1 barulah bab 3. Sebab nak bagi kita faham apa tu. So fx is a function lah. Yang ni ialah quadratic function. Okay, senang je. Okay, dalam soalan ni dia nak suruh kita cari, nak tentukan sama ada yang ni menyentuh pada paksi x atau menilang dapat 2 titik ataupun tak menilang paksi x. Okay, mula-mula kita kena cari nilai A, B dan C kita. Okay, so apa kita punya A? Kita punya A ialah 1. Okay, B ialah negatif 7 dan C ialah 2. Okay, so apa kita nak buat dengan A, B dan C kita? Kita kena guna formula ini. B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, tak payah tulis yang lebih besar ataupun lebih kecil ataupun sama dengan, sebab kita tak tahu yang ni jenis graf mana. Tahu yang ni jenis graf yang mana. Either dia intercept atau tak intercept, So kita guna formula ni je lah. Jadi kita ambil yang nilai A, B, C ni, kita gantikan kat sini je. Okay, lebih baik tulis kat sini je lah, lebih faham. Negatif 7 kuasa 2 sebab ini B. Lepas tu ditolak 4. A kita 1, C kita 2. Okay, tak sama dengan kat sini. Lepas tu yang ni 77, 49. Terus tolak. Okay, yang ni kita kena darab macam ni. Kita darabkan dua-dua bracket ni. So negatif 4 darab 1 dapat negatif 4. Lepas tu darab 2 kita akan dapat negatif 8. Jadi jawapannya ialah 41. Okey, 41 dia adalah sama dengan kosong ataupun lebih besar ataupun lebih kurang daripada kosong. Jawapannya 41 adalah lebih besar daripada kosong. Nilai dia is more than 0. So kalau more than 0, kita dah tahu dah. Ya, kita kena guna formula ni. B square minus 4AC is more than 0. Tengok ni. Yang ni sama dengan yang ni. And this one is this one lah. So maksudnya graf ni dia bersilang macam ni. Okay, dia bersilang dapat dua nilai yang berbeza. Okay, tibalah subtopik yang paling penting dalam bab ini, iaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Okay, yang ni paling penting sebab yang ni dapat tentukan koordinat dalam graf. Okay, dengan equation yang kita ada dibagi, mesti kita dapat tentukan nilai maksimum ke atau nilai minimum lah. Okay, sebenarnya kita dah tahu, kita selalunya tahu yang ni kan AX cos 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Tapi yang ni pula lain benda pula. Apa benda ni kan? So, yang ni is a quadratic function which is already we did completing the square lah.
Okay, so dia punya formula jadi macam ni pula. Fx sama dengan A X plus P kuasa 2. Okay, yang ni ialah formula dia. Maksudnya asalnya ialah yang ni. Asalnya yang ni. Tapi bila dia buat cara completing the square, dia jadi macam ni. Okay, dari sini dia suruh untuk tentukan titik minimum atau titik maksimum bagi setiap fungsi kuadratik. Okay. So macam mana nak tahu? Mula-mula kita kena tentukan nilai A. Nilai A yang kat sini. Okay. So sini tak ada nilai. So what is the A? So A dia ialah 1. Okay. There's no need to think much. Okay, kalau 1 darab dengan ni dapat sama je. So this is the A value lah. Okay, sekarang kita nak cari nilai P. Okay, siapa yang cakap nilai P ialah 2? Dia sebenarnya salah. Sebab yang ni dalam bentuk macam ni, X tambah P sama dengan kosong. Tapi kita nak nilai P je. Itu masalahnya. So, kalau X tambah 2 sama dengan kosong, that means X is negative 2. 2 tu alih kat sana lah. So, dia akan jadi negative 2. So, this is your nilai P lah. P sama dengan negative 2. Senang cerita, X2 sama dengan negative P. So, kita punya X tadi, kita X dapat 2 tadi kan. So, equals to negative P. So, P sama dengan negative 2. Senang cerita. Yang ni paling senang. Okay, lepas tu, kita nak cari Q. Q ni dekat sini. So, tak ada masalah. Dia tak sama, dia tak kaitkan dengan nilai X ke Y ke. So, easy to take lah. So, Q is 10. Jadi, kita nak cari nilai minimum kita. Okay, sebelum kita tahu dapat titik minimum atau maksimum, kita kena tahu dia ni jenis graf apa. Okay, graf ada dua jenis, satu macam ni dan satu macam ni. Okay, yang ni dia macam ibarat smiley face. Okay, you see this? Faham kan? Okay, so dia jadi graf macam ni bila A lebih besar daripada kosong. Okay, yang ni dia sedih. Okay? Tengok muka mulut dia sama kan? Okay, so kita dapat graf macam ni apabila A lebih kurang daripada kosong. Dia lebih kurang, okay? So bila kita dapat A tu lebih besar daripada kosong, dia senyum. Kita happy. A. So bila kita dapat A lebih kurang daripada kosong, kita dapat lebih kurang, kita sedih. Oh, so sad, okay? So easy lah. So dari sini kita dah tahu nilai A ialah 1. 1 tu lebih besar daripada kosong. So kita dah tahu ialah graf ni lah. So it's easy. It's quite easy. So apa yang nilai maksimum atau nilai minimum? Bila kita dah tahu graf macam ni, that is definitely nilai minimum. Sebab kita bernilai minimum kat sini. Is the bottom part. Kalau nilai maksimum, dia kat sini, atas sini. So this one is maximum lah, max. Okay. Yang nilai P dengan nilai Q, dia sebenarnya is the coordinate for the nilai minimum lah. So koordinat dia sebenarnya yang ni lah. So kita punya koordinat nilai titik minimum ialah negative 2, 10. Make sense right? Sebab dia kat bawah. So kalau negative 2, maksudnya dia kat belah yang kiri lah. Okay, kalau kita dapat contoh macam ni, Fx sama dengan 5, lepas tu bracket X tolak 6 kuasa 2 tolak 4. Okay, exactly what we need to do now is, first tentukan dia lah graf apa. Dia jenis graf yang mana? Yang smiley face ke atau yang sedih face? Okay, so kita dah tahu yang ni nilai A sama dengan 5. Tapi, so that means A is more than 0 lah, sebab 5 is more than 0. So, automatically kita dah tahu ialah graf yang ni. Okay, bila kita dah tahu graf yang ni, kita dah tahu yang ni ialah mean point, titik minimum. Sebab titik dia kat bawah. You know, kalau kita cari titik minimum yang kat tengah-tengah ni, lepas tu dia kat bawah. So, of course, it's called minimum point. So yang kedua kita kena tahu apa? Kita kena cari nilai yang P dengan nilai Q. Okay, macam tadi
X tu sama dengan negatif P ataupun X tolak 6 ialah kosong. So kita kalau nak cari nilai X, X is equals to 6. So this is your P lah, P is equals to 6. Okay. So kalau Q, kita dah ada kat sini. So tak ada apa-apa, dia lonely kat belakang tu. So when it's lonely, you can just take it lah. X sama dengan negatif 4. So kita dah tahu koordinat dia. So koordinat dia ialah 6, negatif 4. Yang ni ialah midpoint. Okey, ada kadang-kadang dia akan tanya dalam soalan apakah paksi simetri ya. Okey. In case if you want to draw the graph, kalau kita nak lukis graph tu kan. Okey. Okay, untuk lukis graf ni, dia kena tengok dulu. Dia kena adjust dia punya posisi graf tu. So, sebelum kita buat apa-apa, kita kena cari nilai X tu. Okay? Kita kena cari nilai X. Dia, either dia bersilang pada 2 titik ke, ataupun 1 titik ke, kita kena cari yang tu dulu. So, maksudnya, yang ni, kita kena jadi persamaan kuadratik. So, it become so kita kena yang ni kena kembangkan, dia akan jadi X tolak 6, X tolak 6, lepas tu tolak 4. So yang ni kena darab ni, so darab yang ni. Ok, X kuasa 2 tolak 6X tolak 6X tambah 36, lepas tu tolak 4. Ok, so final answer kita dapat yang ni lah, 5X kuasa 2 tolak 60x tambah 176, kita akan sama dengan kosong. So kita guna kalkulator untuk factorize. Kita tengok dia dapat berapa nilai X macam ni. So dapat nilai macam ni. So dia 2x, nilai X yang berbeza. Maksudnya kita kena lukis macam ni lah. Kita tengok mean point dia 6, negatif 4 kan. Lepas tu, dua nilai X tu sebenarnya dekat positif. So, something like this lah. Something like this. So, this is your mean point. Okay, any y-intercept, no problem. Okay, axis of symmetry. Some would say 6. Sebenarnya salah sebab dia ada syarat dia kena macam ni, X sama dengan 6. Ni baru betul. Axis of symmetry cannot be one answer. It has to be X equals to 6 sebab dia tu macam equation juga. Jadi saya rasa yang ni tak ada apa-apa pun. This is all you need to know bila korang nak buat kalau korang nak lukis lah. Okay, yang y-intercept ni macam mana? Y-intercept bila X sama dengan kosong dapat berapa? When y intercept X sama dengan kosong, maksudnya yang ni X ni kena ganti dengan kosong lah. So, okay, dari tadi kan, first we find yang ni dulu. This is number 1, this is number 2, this is number 3. To find the nilai X. Lepas tu yang ni number 4. Kalau ditanya lah axis of symmetry. Dan number 5 is y-intercept. Tapi sebelum yang ni, buat semua benda ni, kita kena tahu yang ni lah, jenis graf dia yang apa. Yang smiley face ke atau yang sad face. I think that's it lah for yang lukis tu. Okay, tadi kita dah tahu macam mana nak jadikan quadratic function tu nak jadi bersama kuadratik. Tapi kalau macam mana kita nak tukar bersama kuadratik tu jadi fungsi kuadratik. Okay, senang je macam ni. Okay, kalau kita ada soalan macam ni, mula-mula apa yang kita kena buat ialah nilai yang A yang depan ni. Kalau kita ada nilai A, kita kena factorize lah, kita kena faktorkan, kita kena keluarkan daripada persamaan kuadratik. So kalau kat sini nilai dia A tu 1. So tak ada apa-apa lah kat depan tu. So there's no problem. So the next thing is X dia jadi dekat bracket B over 2 kuasa 2. Okay, maksudnya nilai B kita 6. So B over 2 ialah 6 per 2 sama dengan 3. Okay, so jadi
X tambah 3. Lepas tu bracket cos 2. Okay. Yang dekat sini, jawapan dia selalu kena negatif. That means it's B cos 2. This B lah, this one. So it will become negative 9 kalau dibawa ke depan. So dia punya final answer kita dapat macam ni. X tambah 3 cos 2 tolak 9. Okay, tapi kita ada yang nilai C ni kan. Nilai C bawa kat sini lah. So we will get X plus 3 cos 2 tolak 8. Okay, kalau tak ada apa-apa, tak ada nilai C, jawapan dia jadi macam ni je lah, tolak 9. Tapi sebab kita ada positif 1, so negative 9 mas plus 1, so we get negative 8. Okay, yang paling terakhir, subtopik yang terakhir ialah ketaksamaan kuadratik, or as known as linear inequality. Okay, yang ni dia melibatkan lakaran graf, tapi simple je lah. Okay, macam mana? Saya akan tunjuk. Okay, kalau dia selalunya dia akan bagi persamaan kuadratik, lepas tu kita kena fakturkan. Okay, ini ialah example. X cos 2 tolak 10x tambah 21 lebih besar daripada kosong. Okey, dalam soalan macam ni kita kena fakturkan dulu. Jadi kita kena ambil calculator, pergi kepada mode yang tadi, yang factorize one, the equation. Okey, so nilai A 1. Okey. Dan nilai B ialah negatif 10. Lepas tu nilai C ialah 21. So kita akan dapat X sama dengan 7 dan X sama dengan 3. Okay, so kita buat je lah macam biasa. X tolak cos 7, X tolak 3. So lebih besar daripada kosong. Bukan sama dengan kosong kan, lebih besar daripada kosong. Memang yang tu kebanyakan belajar buat careless mistake, so yang tu kena jaga-jaga sikit. So X kita akan dapat 7, X itu yang ni akan dapat 3. Okay, so sampai sini ke? Bukan, ada lagi. Dia kena lukis graf kan. So yang ni ada cara, dia senang je. Okay, kalau dia lebih besar daripada kosong, graf dia macam ni, kena lorek kat sini. Ada lorek kat sini. So nilai kat sini ialah kecil kan, so 3. Kat sini ialah 7. Kenapa kita nak lorek? Sebab yang lorek itulah ialah range value dia, julat nilai X. Okay, sebab kita nak cari julat nilai X. So dia akan jadi macam ni. Yang kalau dia lorek kat belakang, maksudnya dia lebih kurang lah. So X lebih kurang daripada 3. Ini dia lorek lepas 7, so X lebih daripada 7. So macam tu. Kalau dia letak macam ni, simbol macam ni, letak je lah simbol macam ni. Easy. Okay, yang ni untuk lebih besar. Kalau untuk lebih kecil macam mana? Okay, kalau lebih kecil, dia macam ni. Kalau lebih kecil daripada kosong, graf sama juga, tapi dia lorek dalam. Kalau sini 3, sini 7. Okay, maksudnya dia akan jadi macam ni lah. X lebih besar daripada 3, tapi lebih kurang daripada 7. Jawapan dia kena macam ni, kalau lebih kurang daripada kosong. Tapi kalau ni, dia jawapan final macam ni. So for this and this is different, you have to see lah. Maka berakhirlah bab kita hari ni. Saya minta maaf jika telah berlaku apa-apa kesilapan ke, tersalah cakap ke. Kalau tak faham, boleh tanya saya dalam komen, boleh letak suggestion dalam komen, apa-apa nak improve ke, boleh. Any important questions, can let me know. Saya akan letak Instagram saya. Okay, jangan lupa like dan subscribe dan tekan loceng so that boleh korang akan dapat notified kalau ada apa-apa video yang baru. Okay, thank you. Bye bye.